Okay, hai. So, kita sambung. Selamat malam. Selamat datang ke video saya. So, video dia hari ni saya nak cat blok RZ250350 ni. LC Tong ni. Ni barang dia. Dia ada dua blok dan satu head. Head dia dua lah. Tapi dia sekalikan je. Okay, so macam mana proses dia? So, saya akan buat teknik semi gloss dengan teknik sebelum ni. Tapi yang sebelum ni saya tak buang color pakai sandblast. So, kelemahan dia yang saya nampak dia tak cukup kuat nak grip. Okay, untuk ni kita akan cuba kita pakai sandblast. Sandblast, kemudian kita akan blasting semua, baru kita masuk buat teknik semi gloss. Kenapa? Ini adalah proses R&D. Okay, sebelum ni saya dah pernah buat semi gloss ni, tapi semua barang saya sandblast. Kalau macam ni kita akan buat teknik yang lama saya. Kemudian apa yang kita nak kena buat, nak masuk tong blasting, kita kena tutup semua lubang-lubang. Kalau macam saya just fokus dekat lubang air, sebabnya air blok ni dia akan masuk, dia akan pusing balik kat sini. So dekat bawah tak ada lubang air. Bawah hanya lubang yang untuk angin. Okay, so kalau macam saya, macam mana saya packing? Saya akan tutup ni. Macam mana Kiki? Pakai pisau ke? Nak pakai pisau boleh, nak ketuk pun boleh. Kalau biasa ketuk saya akan buat macam ni. Tarik masking tape tu lebih daripada blok, ketuk je. Ikut dekat tepi yang tajam tu. Ketuk, kemudian kita boleh tarik. Nampak? Ni salah satu teknik yang tak ada pisau lah. Sebab kita orang ni kalau kat bengkel ada 20 pisau, hilang 20 pisau hilang. Biasalah. Benda ramai, tak jumpa ambil baru, tak jumpa ambil baru, habis 20 pisau. Merangkak. Carilah mana jumpa atas tanah, atas longkang tu, pakailah. So nak mudah, kalau tak nak bergaduh cari pisau, kita buat macam ni je lah. Nampak tau? Simple Okay, so belah dalam pula saya nak, kenapa Aki tutup blok? Okay, kenapa saya tutup blok? Sebab saya tak nak pasir sandblasting tu direct kena through the block. Kalau kena dekat sini, blok nak kena polish balik. Blok akan calar, blok akan keset. So, biasa saya buat macam mana? Saya akan ambil kain, saya akan tutup, bagi dia penuh kat sini. Kemudian saya bungkus macam tu. Okay, untuk gasket exhaust pula, ni gasket saya bungkus gasket ni. Aku tunjuk sampel lah Mat, nanti tak best pula sembang. Okay, ni gasket exhaust. Tak kira lah motor apa yang korang buat, bungkus masking tape, gasket exhaust, tutup. Senang kerja. So tak payah nak ketuk-ketuk kat situ lah. Nampak? Yang ni gasket exhaust tak ada. So kita kena buat satu-satu. Siap yang ni, ambil gasket exhaust yang ni, letak kat sini pula. Masuk dekat sini tak apa, sebab dekat dalam ada kain. Okay, kita tak nak sandblast tu kena through direct to block. Block yang ni, block yang lalu piston ni. Block tepi ni tak apa, block sini pun tak apa. Kalau dia masuk dekat sini, pasir tu dia akan masuk je ke dalam. Dia tak akan tembak dengan ketajaman yang ada pada pasir tu makan blok ni. Okay, terima So, sambung next proses. Semi gloss, sandblasting next. So, kita punya head kita akan blasting lah. So, teknik kali ni dia pelik sikit. Saya semi gloss tapi blasting. So, ni board blasting saya. Okay, lubang air kita kena tutup semualah, sebab kita takut ada pasir yang masuk. Walaupun kita basuh dengan air, kita sembuh dengan angin, kadang-kadang pasir tu ada tinggal dalam tu. So, lebih baik tutup semua. Okay, mana lubang air tu tutup je semua. Lagi selamat Kita buat kerja kena ada selamat sikit So, macam mana pakai dia? Macam biasa lah. Saya punya sandblasting ni biasa-biasa je. Okay, kompresor penting lah. Lagi kalau orang tanya kompresor berapa sesuai untuk sandblasting, saya akan jawab atas pada 5 HP. Kalau awak pakai 3-4 HP boleh bang. Tapi itulah kelemahan dia. Semasa kita buat kerja, jalan kompresor jalan, benda ni jalan, angin tak dan penuh. Kalau macam kompresor saya 10 HP, kita tengah jalan kerja, tekan full pedal pun kompresor still boleh berhenti. Okay, so tong blasting saya kecil lagi. Tong blasting saya besar untuk masuk chassis, masih lagi dalam proses yang tak bergerak. Nampak tu? Itu custom made lah. Yang ni memang beli dah siap. Cari je dekat Shopee, ada jual brother. Okay, so macam mana saya pakai dia? Senang je. Letak, pegang, masuk dalam tangan. Alamak, mesti pijak. Soket lampu aku ni masalah lah. Okay, contoh je. Ni, saya pijak. Macam tu je lah proses dia. Saya minta maaf lah, saya punya sandblasting ni masalah sikit. Sekejap. So, bila dah sembuh macam tu, nampak ni. Ni yang sandblasting. Yang ni yang kita buang, gosok pakai brush tu. Brush tu. Tak nice ni ada kasar sikit. Okay, sambung proses seterusnya. Saya nak kena repair sikit sandblasting saya. Saya punya soket ni, wire ni nampak dia nyala. Gabut lah. Sekejap lagi sambung. Okay, so head block kita dah settle untuk blasting. Kemudian kita settle untuk kerja-kerja kita. Okay,
So lepas blasting dia jadi macam ni lah. Permukaan ni akan jadi kasar, nampak? So lebih better kalau nak buat benda macam ni, buat macam ni. Maksud aku nak buat semi gloss, elok blasting, terus masuk colour. Okay, so kalau macam tu ada yang tak tertanggal, nampak? Yang tu degil lah tu, kena pakai pisau macam ni kan. Ni gam gasket. Gam gasket, kekotoran memang mudah nak tercabut. Lagi-lagi gam gasket, memang BABI, bab satu sikit. Okay, gam gasket. Okay. So blok ni, blok berapa ni sebenarnya? Ya ke 350? Boleh tengok password ni bang. Nampak tu? Password 4LO. Barik. Hinor kau. 4LO orang main 350 dia pasti tahu. Sama next flight. Okay, so hari ni kita sambung berkenaan cat blok. Okay, tengok video saya sebelum ni dengan video ni. Video ni lain sikit, kita pakai 19 untuk cat blok ni. So permukaan dia lagi nice lah. Dia kasar sikit. Okay, permukaan dia kasar sikit. Kita akan buat teknik semi gloss, di mana kita akan campur kali hitam dan juga clear dalam satu layer, dan juga tak pakai primer. Nak jadikan dia macam powder coat, inilah cara dia. Tapi ni beza dia dengan sebelum ni. Yang ni blasting, yang sebelum ni hanya buang colour pakai paint remover. Okay, so let's go. Kita pergi belakang. Kita masukkan kali hitam, kemudian kita masukkan clear. Untuk clear campur ni biasa aku menggunakan EZ Sheen, sebab aku dah try HN60. Kalau buat campur dia tak berapa berkilat, tapi EZ Sheen berkilat campur dengan colour. So kalau nak lebih kilat, lebihkan clear. Kalau nak kurang kilat, nak bagi macam semi gloss, kurangkan clear. So biasa kita akan buat ratio 2:1. Yang untuk ni kita akan buat ratio 2:1. 2 clear, 1 warna. So thinner campur sesedap rasa lah. Okay, ni kod Q. Kod Q ni cepat keras. So untuk barang kecil sesuai lah. Okay, sambung next. So this is first layer. Kalau macam aku akan fokuskan dekat belah celah-celah dulu. Sebabnya takut nanti kat situ meleleh. Jangan semua tebal-tebal, semua nipis-nipis je. Sebabnya layer pertama jangan tebal-tebal. Kita nak bagi, orang kata, cat ni bercium dulu dengan besi tu. Okay, kita bagi dia ada je dulu. Okay, jangan nak kilat, jangan nak tebal terus. Kita tutup je dulu. Ni ada lekuk ni. Okay, kita biarkan settle, kita biarkan dulu. Layer pertama ni, oh ada lagi, sorry. Sebab tu tak boleh buat kerja pakai handphone ni, dia tak fokus. Tapi tak apa, ni barang sendiri. Kita tak payah beri ni, kalau barang customer buat kerja tu nak kena teliti lah. Okay, nampak dia colour dia kesat lagi kan. Sebab ni layer pertama. So kita biarkan 10 ke 5 minit ke untuk masuk layer kedua. Okay, nampak, ni baru satu blok, dia ada 2 blok. Sambung next. So layer kedua ni sama je. Angin tiba-tiba kuat lepas compressor charge.
Aku memang tak pakai controller untuk spray gun aku. Aku memang tak pakai controller meter-meter tu. Sebab aku tak belajar dengan meter, aku belajar rasa sendiri. Dia macam setting motor lah. Nak cerita tak pandai tapi dia rasa pandai sendiri. Dia pandai main angin sendiri, pandai adjust semua sendiri. Sebab tu aku tak, orang tanya bang, mengecap berapa bar? Tak yakin nak cakap abang berapa bar. Tak reti. Sebabnya saya dulu pernah juga ikut orang cakap okey pakai 2 bar. Saya pakai tak jadi bang. Last sekali kita kena pandai synchronize kita punya keluar color, kita punya adjust angin dan juga wide kita punya nozzle. So bagi berapa aku, cari jalan sendiri lagi senang daripada ikut orang. Ikut orang kita jadi terpaksa. Okay, so yang ni kita belajar, kita pandai sebab kita pandai tune sendiri. Okay, so untuk layer kedua, kita akan fokus celah-celah juga. Ni boleh basah terus lah. Tapi kalau boleh kita fokus kat celah-celah dulu. Sebabnya kalau kita sembur luar dulu basah, kemudian kita fokus kat celah, nanti dia menitik. Dia menitik pula, dia meleleh. Kat luar kita sembur basah, dalam ni kita nak basah lagi. Kan menitik tu. So kita fokus kat dalam dulu. Dekat celah-celah tu kita fokus basah dulu. Jaga jangan meleleh. Kalau barang ni meleleh sakit hati bang. So ni kita boleh semua basah lah macam ni. Kita bagi nampak berkilat Alah semi gloss lah tu. Nak follow saya tak paksa. Tak nak follow tak apa. Kalau orang tanya, saya dah ada video untuk jawab soalan ni. Okay. Kan dah berkilat tu. Kan nampak macam acah-acah powder coat kan. Nampak tak? Ngam. Settle nak nice lagi boleh masuk layer ketiga. Bagi nampak cair lagi. Tapi jangan buat layer ketiga terus ya. Tunggu dia kering sikit. Kalau tak nanti cat meleleh nanti. Ini pun dah nampak nak meleleh lah. Tapi tak meleleh lagi. Nampak tu berkilat warna. Mantap like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.